أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Kita nak sambung ya tentang sembahyang Aidil Adha. Yang telah lalu kita sampai ya. Kita melaksanakan takbiratul ihram ya. Jangan lupa ya. Kita baca takbiratul ihram tu, lepas takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Jadi belum lagi dikira. Rakaat pertama kena takbir 7 kali ya. 7 kali. Rakaat kedua kena takbir 5 kali. Itu rakaat kedua. Tetapi rakaat pertama itu takbiratul ihram itu tidak termasuk ya. Sebab lepas takbiratul ihram usalli sunatan Aidil Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, baca doa iftitah. Selesai doa iftitah barulah baca 7 kali takbirat tu. Takbir Aidil Adha, Allahu akbar. Setiap takbir kita sertai dengan apa? Bacaan tasbih. Ya. Jangan dia sembahyang tak ada ilmu, sembahyang seperti batang pisang jatuh, tak ada. Itu tak. Habis kita baca doa iftitah, kita sambung dengan baca apa? Baca takbir 7 kali untuk Aidil Adha. Allahu akbar. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar sampai 7 kali takbir disertai dengan tasbih. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habis kita takbir 7 kali barulah kita baca surah Al-Fatihah. Manakala habis kita bacalah surah-surah apa? Sama ada dalam Quran atau dalam surah rakyat ke, tak kisah. Ya, itu pada rakaat pertama. Seperti macam sembahyang biasa. Okey? Supaya lepas tu kita rukuk, iktidal seperti biasa, sujud, duduk iftiras, sujud lagi, bangun. Bangun rakaat kedua, takbir terus 5 kali. Takbir terus 5 kali. Ya, takbir. Allahu akbar terus. Sampai kita bangun dah. Allahu akbar, berdiri tegak, baru takbir. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Sampai 5 kali. 5 kali takbir. Barulah baca surah Al-Fatihah, kemudian ya surah-surah yang lain. Ya, kemudian habis tu baca surah, rukuk, iktidal, sujud, duduk iftiras, sujud dan duduk tahiyat akhir. Itu ya. Okey. Selesai dah sembahyang. Habis kita sembahyang, ya. Kemudian imam bangun pergi ke mimbar membaca khutbah. Jangan pula di antara orang yang mendengar, yang datang sembahyang itu, bila khutbah itu dibacakan, dia lari. Maklumlah sembahyang Aidil Adha atau Aidil Fitri, dia sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Dia faham ya? Sembahyang dulu. Dia bukan macam sembahyang Jumaat. Jumaat dia khutbah dulu baru sembahyang. Dia ramai ya. Masa-masa ramai-ramai dululah, masa belum ada PKPD ni. Saya perhatikan lepas dia sembahyang Aidil Fitri lah, utamanya Aidil Fitri, masing-masing lari, sembang, turun. Yang khutbah itu tak dibaca, itu rukun. Itu rukun. Ni macam sembahyang Jumaat juga. Sembahyang Jumaat tu khutbah tu rukun. Sebab itu sembahyang Jumaat 2 rakaat. 2 rakaat. Berbeza. Jadi kalau sembahyang Aidil Adha, Aidil Fitri, khutbah itu kena dengar, duduk. Hanya berbeza je khutbah selepas sembahyang. Jadi orang
faham habis sembahyang dah lah. Tak sempurna. Tak sempurna. Ya, kena faham ya siapa mendengar ni. Sebab tak sempurna. Jadi kita faham. Khutbah ni dalam sembahyang. Jadi kita dah jagalah. Kadang-kadang kita tak faham ya. Ini yang berlaku. Baik. Nak menyatakan sembahyang Aidil Adha. Walaupun mudah, solat Aidil Adha sunat muakkad yang dituntut. Dan sembahyang Aidil Adha ini dia khutbahnya kemudian sembahyang itu. Itu sebabnya di masjid-masjid orang tak faham. Dia sembahyang, habis sembahyang dicalur. Dia kata pilah, terus baliklah macam mana. Khutbah dia tak dengar. Maka sembahyang dia tak sempurna lah. Ya, sebab khutbah itu termasuk dalam rukun sembahyang Aidil Adha. Begitu juga sembahyang apa? Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Jadi kita kena dengar. Bantulah kita sembahyang. Tidak sempurna lah ibadah kita ya. Begitu juga. Kalau Aidil Adha korban itu kena dilakukan setelah sembahyang. Jangan sembelih korban itu sebelum sembahyang. No. Itulah bukan korban. Itu sembelih biasa. Sebab syaratnya untuk korban pertama setelah melaksanakan sembahyang Aidil Adha. Ya, lepas tu sampai tempohnya pada berapa? 10, 11, 12, 13. Itu dinamakan hari tasyrik. Apa begitulah. Itu namanya hari tasyrik. Jadi hari yang kita nak jaga, penyembelihannya kita kena jaga, itu namanya hari tasyrik yang ditentukan. Jadi takbiratul ihram tadi. Baik. Takbir pula Aidil ya. Kalau Aidil Adha dia ada takbir muqayyad ya. Jadi kena faham. Bagaimana cara sembahyang hari raya? Caranya ialah seperti sembahyang biasa. Tetapi ada beberapa perkara yang disunatkan. Sesudah membaca doa iftitah, sebelum membaca Fatihah, disunatkan 7 kali takbir pada rakaat pertama, 5 kali takbir pada rakaat kedua. Sunat membaca tasbih dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sunat membaca Fatihah dan sunat disuarakan dengan nyaring. Imam tu kena baca nyaring macam sembahyang Jumaat, macam sembahyang fardu maghrib, fardu isyak. Baik. Adakah khutbah disunatkan? Sunat membaca khutbah sesudah sembahyang hari raya itu, dan sunat bagi imam sebelum membaca khutbah pertama bertakbir sebanyak berapa? Ya, bertakbir 9 kali, ada setengah katakan 9 kali, ada setengah katakan berapa? 7 kali sebelum baca khutbah mula-mula. Dan sebelum khutbah yang kedua bertakbir 7 kali. Itu. Ini ya. Takbir hari raya terbagi kepada berapa takbir itu? Terbagi kepada 2. Pertama dinamakan takbir mursal. Kedua dinamakan takbir muqayyad. Ni. Apa perbezaan di antara takbir mursal, takbir muqayyad? Takbirnya sama. Ya, sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sama ada kita bawa 3 kali takbir itu baru kita sambung dengan ya pengakuan kita. Ya. Ataupun ada yang bawa 5 kali, ada yang buat takbir 7 kali baru
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang boleh bawa takbir itu ramai-ramai. Berapa? 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh. Terpulang. Terpulang. Tengok keadaan. Ya, tapi kalau ramai peserta, ya 3 kali cukup lah. Nanti orang ni nak baca, nak ketuai lagi lah, bagilah peluang. Ya, sebab hari raya bukan selalu ya. Tetapi perbezaan nak saya katakan di antara takbir mursal dan takbir muqayyad. Okey. Takbir mursal ialah takbir yang disuarakan bukan bagi mengiringi sembahyang. Bahkan ia harus disuarakan pada masa yang lain daripada sesudah sembahyang. Itu takbir mursal. Okey? Faham ya? Apabila pula masanya? Bila pula masanya? Takbir mursal mulai dari masuk matahari pada malam hari yang malam hari itu esok nak raya, maghrib ni boleh takbir lah esok nak raya. Okey, hinggalah imam mengangkat takbiratul ihram. Maknanya ini dinamakan hari raya Aidil Fitri. Sembahyanglah hari raya. Jadi di antara kedua-dua masa tersebut harus bertakbir, sama ada bagi hari raya puasa ataupun hari raya haji, hari raya kurban. Baik. Hanya perbezaan di antara takbir mursal dan muqayyad. Okey, apa yang dimaksudkan dengan takbir muqayyad? Takbir muqayyad ialah takbir yang disuarakan bagi mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu tunai atau qada, atau mengiringi sunat rawatib, sunat mutlak, sembahyang jenazah dan sembahyang tahiyatul masjid, iaitu khasnya bagi hari raya haji. Ni takbir muqayyad berbeza dengan mursal. Mursal ini dilakukan untuk Aidil Fitri saja. Mula maghrib ini, esok nak raya, maghrib ini kita terbenam di matahari, kita boleh takbir. Sampai esok pagi sembahyang Aidil Fitri, takbirlah. Habislah sembahyang, tak boleh takbir lagi. Please. Okay? Understand? Okay, itu sembahyang Aidil Fitri. Okay. Manakala takbir muqayyad ini dilakukan esok nak hari raya, malam ni dah boleh mula maghrib. Okey, takbir. Sampailah kamu sebelum lepas sunat bayang apa, malam qiyamul lail pun apa, takbirlah, takbir. Lepas sembahyang fardu takbir, lepas sembahyang apa takbir. Sembahyang kita jenazah boleh takbir. Sembahyang apa saja ya boleh kita buat takbir. Sampailah pada 13 Zulhijjah, iaitu habislah hari tasyrik. Lepas asar itu, lepas sembahyang asar habis, tak ada takbir lagi maghrib dia. Faham tak? 10, 11, 12, 13. Itu dinamakan hari tasyrik. Hari yang boleh kita korban. Korban. Korban ini bukan bermakna korban kita sembelih kerbau je, sembelih lembu, sembelih kambing. Itu hakikat korban. Tetapi korban ini pengorbanan kita. Pengorbanan kita. Kita taat kepada pemerintah, pengorbanan kita. Kita taat dengan Allah, dengan melaksanakan amal ibadah kita tiap-tiap hari, pengorbanan kita. Semua perlu pengorbanan. Jadi pengorbanan ini penting. Hakikat pengorbanan ini penting. Sebab itulah kita kena faham, ya. Pengorbanan demi pengorbanan, pengorbanan demi pengorbanan. Yalah. Jadi itu dinamakan takbir muqayyad. Adakah sunat juga bertakbir bagi orang yang mengerjakan haji?
Orang yang mengerjakan haji selagi ia di dalam ihram, maka disunatkan ia bertalbiyah, bukan takbir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini untuk orang yang menunaikan haji selagi dia pakai ihram. Belum lagi dia melontar jumratul ula atau jumratul aqabah. Ni bila kita balik hari, kita sudah melontar, lepas kita daripada wukuf di Arafah, pergi Musdalifah, dari Musdalifah pergi ke Mina untuk melontar. Esok pagi melontar 10 ya. Zulhijjah melontar Jamratul Aqabah. Maka bila kita mandi, buka baju, ya, itu dia nama bagi orang melakukan nafar awal. Okey, that's time. Jadi banyaklah ciri-ciri cerita akan datang. Ya, baik. Jadi orang yang menunaikan haji dia talbiyah, bukannya takbir. Takbir ini orang yang tidak menunaikan haji, ya. Dan tidak disunatkan ia bertakbir. Tetapi apabila ia sudah tahallul, dah tadi melontar Jamratul Aqabah, berarti maka sunat dia baginya bertakbir mursal. Maknanya dengan takbir muqayyad bagi orang yang mengerjakan haji. Mulai waktunya ialah dari zuhur hingga hari korban. Ya, 10 Zulhijjah hinggalah asar akhir tasyrik. Apa yang dilapaskan? Dia lapas dia. Ya. Apa dia? Saya baca tadi ya. Takbir biasalah. Itulah. Jadi lapas takbir je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh diulang sampai 3 kali. Ya, boleh diulang sampai 5 kali. Boleh diulang sampai 7 kali. Boleh. Dan sampai yang ke-7 tu atau yang ke-5 atau ke-3 barulah si pemimpin tu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa adamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi kita buat sujud apa dia hari raya Aidil Adha, dia dinamakan takbir muqayyad. Sebelah kita semua waktu kita takbir ya, kita sembelihkan lembu takbir, semua takbir. Kita lepas sembahyang sunat duha takbir, lepas sembahyang tasbih takbir, sembahyang apa saja kita laksanakan lepas itu takbir. Ya, sama ada sembahyang fardu, sembahyang sunat boleh tak ada masalah. Tak ada masalah. Inilah perlu kita faham di antara takbir mursal dengan takbir muqayyad. Dia baik. Sembahyang inilah, jadi kita perlu kita faham. Jangan kita sembahyang kita tak ada ilmu. Ya, sebab ada ilmu. Ya. Yang saya harap apabila habis sembahyang jangan keluar selagi khutbah tak selesai. Bila khutbah tak selesai, maka sembahyang kita tak dapatlah sunatnya. Ya. Sebab khutbah itu sebahagian daripada sembahyang Aidil Adha. Itulah perkongsian kita, ya, mudah-mudahan InsyaAllah akan datang kita masuk tentang korban pula. Yang sedikit, yang elok. Ya, mudah-mudahan ya, yang baik semua daripada Allah. Mana kurang saya mohon. Aku ni qouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.